Shalom, salam damai, selamat pagi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi kita bertemu di dalam siri renungan harian daripada Gembala Rickson Matangan. Jadi kita berkongsi hari ini tentang siri khotbah di bukit daripada Tuhan Yesus Kristus. Kemarin kita telah belajar tentang doa, ajaran tentang pengabulan doa daripada Tuhan Yesus Kristus. Oleh itu saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, kita perlu berdoa, wajib berdoa, selalu berdoa, dan kita mesti selalu untuk percaya bahawa Tuhan ada rencana yang indah bagi kita. Okey, dengan itu saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, saya membaca seterusnya di dalam Matius 7 ayat 12 sehingga 14. Matius 7 ayat 12 sehingga ayat 14. Ini tentang jalan yang benar yang perlu diikut oleh semua manusia, bukan hanya sekadar orang Kristian, tapi perlu diikut oleh semua manusia di seluruh dunia. Yang ini perlu untuk diketahui jalan manakah yang benar. Kerana apabila kita mengikut jalan yang benar, kita akan tiba di destinasi yang betul. Tetapi kalau kita berada di jalan yang tidak betul, salah, maka dengan itu tujuan kita pasti akan di tempat yang salah. Jadi pilihlah jalan yang benar. Saya bacakan, jalan yang benar, kata Yesus, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Haleluya. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, kerana lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Kerana sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, jalan kita ada dua. Jalan yang lebar membawa ke neraka, jalan yang sempit membawa ke surga. Mengapa jalan yang sempit itu membawa ke surga? Kerana jalan itu adalah jalan yang penuh dengan cabaran. Hanya sedikit orang yang mahu ikut itu jalan. Sempit itu bukan kerana dia sempit jalan itu, tetapi Tuhan mau tunjukkan bahawa jalan yang sempit itu jalan yang banyak cabaran. Ramai orang memilih jalan yang lebar kerana mereka ingin hidup dengan bersuka-suka, hidup tanpa memikirkan kehendak Roh Allah, hidup tanpa memikirkan kehendak Tuhan, hidup tanpa memikirkan kehendak Bapa di sorga. Kerana itu ramailah, dikatakan di situ, ramailah yang memilih untuk jalan di dalam kebinasaan. Tetapi kita orang-orang percaya dan juga semua orang sepatutnya di seluruh manusia di dunia ini, sepatutnya kita berjalan di jalan yang benar walaupun banyak cabaran, tetapi itu bersifat sementara. Yang bersifat kekal adalah kehidupan yang selamanya bersama dengan Yesus. Ayat ke-12 saya juga tertarik. Rupa-rupanya ini juga merupakan satu pengajaran tentang isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi daripada Yesus. Kata Yesus, itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Apakah itu? Ialah apa yang kamu mau perbuat, pastikan itu adalah yang baik. Kerana Yesus berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki orang buat kepadamu, perbuatlah demikian kepada mereka. Kalau engkau mahu orang hormat padamu, hormatilah orang itu juga. Kalau engkau mahu orang mengasihi engkau, engkau harus mengasihi orang juga. Kalau engkau mau diampuni, engkau harus wajib untuk mengampuni juga. Kalau engkau mahu sentiasa disayangi oleh orang, maka sayangilah juga orang. Tetapi sebaliknya, jika kamu melakukan yang salah kepada orang, maka kamu pun perlu pikir bahawa kamu juga akan menerima balasan yang sama daripada orang lain, yaitu kamu juga akan disakiti dan sebagainya. Tetapi saudara yang dikasihi dalam nama Yesus, Tuhan mau kita saling mengasihi.
Tuhan mau kita tetap berada di dalam kasih-Nya. Dan yang paling penting antara segalanya, Tuhan mau, Yesus mau, Allah Bapa di surga mau, Roh Kudus mau kita berjalan di jalan yang benar, yang tepat, yaitu di jalan yang menuju kehidupan. Satu-satunya jalan menuju kehidupan adalah Tuhan Yesus Kristus. Berpeganglah kepada janji Tuhan Yesus, berpeganglah kepada ajaran Tuhan Yesus, dan kita lakukan seperti yang Tuhan Yesus mau dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berjumpa lagi di dalam renungan harian setiap pagi daripada Gembala Rickson Matangan. Kita jumpa lagi. Shalom kepada semua. Bye-bye.